Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, masih lagi Allah Ta'ala izin kita semua untuk kita dapat sama-sama meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sekalian, segala amal yang kita telah buat pada hari ini, moga-moga Allah Ta'ala terimalah hendaknya sebagai amal salih kita di sisinya, insya-Allah. Amin. Kita sambung perbincangan kita pada malam ini dengan kita guna kitab Hak Pagi Sabtu. Saya salah bawa kitab. Tak apalah, kita baca saja kitab ni. Sepatutnya pagi esok baca pula lah sekali lagi. Tapi hak sepatutnya malam ni, hak baca semalam sepatutnya. Jadi semalam kita ada majlis doa selamat kepada ke bawah dunia Maha Mulia Tuanku Sultan kita yang telah menyambut ulang tahun kelahiran keputeraan yang ke-61. Jadi semalam lah baca doa selamat tu di seluruh masjid di negeri Terengganu ni. Dan kuliah semalam sepatutnya pindah pada malam ni. Kitab tu kitab semalam lah. Tapi kitab semalam tak bawa. Kita bawa kitab lain. Hak ni hak baca pagi esok patutnya. Jadi insya-Allah kita baca pula lah sekali lagi pagi esok. 2 kali baca. Tak apalah. Kita tengok kitab yang mana hak pagi esok ni, kitabnya kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Kitab berkaitan dengan adab-adab Quran yang dikarang oleh Al-Imam Mahyuddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ataupun kita lebih masyhur dengan sebutan Imam Nawawi saja. Pada muka surat 36, sambungan daripada perbincangan yang sebelumnya berkaitan dengan belajar Quran ni biarlah bersungguh-sungguh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina ila anqal. Kata dia, seorang pelajar hendaklah berusaha sungguh-sungguh untuk mengingati Al-Quran dalam waktu lapang, cergas, keadaan tubuh badan yang kuat, fikiran yang cerdas, dan kurangnya perkara-perkara yang mendatangkan kesibukan sebelum datangnya pelbagai halangan yang melemahkan semangat dan mendapat kedudukan yang tinggi. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu." Dalamilah ilmu agama sebelum kamu dilantik sebagai pemimpin. Maksudnya, berusahalah dengan seluruh kapasiti kamu ketika mana kamu masih dipimpin sebelum kamu menjadi pemimpin. Apabila kamu menjadi pemimpin yang dituruti, kamu akan terhalang untuk belajar kerana kedudukanmu menjadi tinggi, kesibukanmu bertambah. Baik. Dalam bab kita belajar, tuan-tuan, puan-puan sekalian, belajar apa-apa ilmu lah. Lebih-lebih lagi kalau ilmu tu Al-Quran. Ilmu Quran ni ilmu utama. Walau bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita yang telah mendapat result keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia baru-baru ni, hak periksa tahun dulu,
Jadi dia dapat hak kuasa tahun lepas, dia dapat keputusan tahun ni. Walau bagaimana keputusan dia dapat tu, straight A ke, berapa A ke, hak tu satu hal. Yang nak melayakkan dia sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Tapi dalam masa yang sama, ada lagi yang sepatut kita kena beri perhatian lebih. Berbanding kita duk risau, kita duk bimbang, kita duk rasa sedih ke, hak bahagian A, hak tak dapat akan anak kita tu, kena rasa sedih lagi dan bimbang lagi, khawatir lagi tentang Al-Quran. Al-Quran. Dalam SPM tu, dia tidak ada subjek Quran khusus. Dia ada pendidikan Al-Quran Sunnah, ada pendidikan Syariah Islamiah. Itu adalah bahasa Arab, komunikasi bahasa Arab tinggi. Itu ada sentuh Quran sikit-sikit saja. Dia tidak khusus berkaitan Quran. Jadi subjek Quran tidak ada dalam peperiksaan anak-anak kita tu. Tetapi walaupun tidak ada, tapi itulah yang paling penting sekali untuk kita beri perhatian. Janganlah duk kejar ke hak tu sehingga kita tertinggal benda yang paling penting ni, yang paling penting iaitu Al-Quran. Maka tuan-tuan sekalian, Al-Quran ini mesti diletakkan nombor satu kepada anak cucu kita, keturunan kita, anak beranak kita, supaya tidak ada yang tak pandai baca Quran macam generasi-generasi kita hari ini. Jadi kita nak bina generasi yang akan datang supaya tak berlaku lagi macam ke generasi yang ada pada hari ini, yang ada juga sebahagiannya daripada generasi hari ini yang tak pandai baca Quran, yang tak mahir baca Quran, tak pandai lagi pun ada. Menyebabkan rugi, dan inilah yang paling sedih sebenarnya. Inilah yang paling sedih. Okey. Oleh demikian, dalam bab Al-Quran ni kena bersungguh. Kata Imam Nawawi, sebagai contohnya di bawah sini, antara bersungguh yang ditekankan iaitulah bersungguh dalam nak hafal Quran, nak ingat ayat Quran yang dihafal. Ini bagi anak-anak kita yang dah hafal Quran. Kita sendiri pun kalau ada hafal Quran ataupun hafal mana-mana ayat dalam Quran, maka kita kena usaha tuan-tuan puan-puan sekalian untuk ingat apa yang kita hafal. Jangan hanya sekadar kita hafal, lepas tu kita nak tambah hafalan yang lain, tapi hafalan hak dulu tak ingat lagi dan tak diulang-ulangkan. Dalam kaedah orang yang hafal Quran ataupun ilmu agama kita, disebut-sebut oleh ulama kaedah untuk kita ingat ni macam mana. Kita nak ingat sesuatu perkara, ilmu yang kita hafal, Al-Quran yang kita hafal, diberikan kaedah oleh ulama, kullama takarrara taqarrara. Kullama takarrara taqarrara. Sebanyak mana ataupun sekerat mana kita mengulang-ulangkan sesuatu yang kita hafal, yang kita baca, maka sekerap itulah akan melekat di ingatan, di hati sanubari kita. Setiap kali kita ulang, setiap kalilah akan melekat. Maknanya ilmu ataupun Al-Quran ini contohnya, kita hafal dia, nak suruh melekat, nak suruh ingat sungguh, kita kena ulang rupanya. Dia ada kaedah pengulangan, takrir ataupun murajaah ataupun i'adah. Atau bahasa-bahasa dia tu, bahasa-bahasa orang apa, dia ada murajaah, ada i'adah, ada pengulangan kepada hafalan yang kita telah hafal hak dulu-dulu, hak sebelum-sebelum ini. Maka kata Imam Nawawi, seorang yang menghafal Quran, dia kena bersungguh untuk ingat Quran ini dalam waktu lapang. Waktu lapang kita banyak, anak-anak lagi lah, waktu lapang dia lagi banyak pada kita. Kerana anak-anak ni dia tidak menanggung komitmen yang banyak macam ke orang tua, macam ke orang yang dah berkeluarga. Jadi anak-anak ni dia duduk di bawah ketua keluarga. Dia tak jadi ketua keluarga lagi ataupun pembantu kepada ketua keluarga. Kalau ketua keluarga, suami lah. Kalau pembantu kepada ketua keluarga, isteri. Anak-anak dia tak jadi lagi benda-benda tu, tak sabit lagi. Dia jadi tanggungan. Bila dia jadi tanggungan, dia tidak ada apa sangat nak ditanggung.
untuk dia tanggung, melainkan dia tu sendiri tanggungan kepada orang lain. Menyebabkan dia ada banyak masa. Selepas pada balik sekolah, balik daripada kelas kuliah dia di IPT ke, college ke, maka dia ada banyak masa untuk dia nak habiskan sebelum tibanya malam, sebelum tibanya pagi esok. Kata ulama, mesti diambil perhatian waktu lapang, waktul faragh, waktu lapang. Kita pun orang tua ni tuan-tuan, kita ni hak dah jadi ayah orang, toki orang, nenek orang apa semua ni lah, kita pun ada masa lapang. Cuma mungkin kita tak perasan masa lapang kita tu. Selagi mana kita boleh petik handset tuan-tuan, selagi mana ni kaedah selagi mana kita boleh petik handset, main nilah ngajari tu handset tu, maka selagi itulah kita ada masa lapang. Tu kaedah dia. Kalau nak kata kita sibuk tak ada cara handset. Tapi kalau selagi mana ada masa lagi duk belek handset ni, kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang saya ngapak sejam duk belek handset. Belek kenapa tau? Belek. Jadi itulah masa lapang kita sebenarnya. Jadi masa lapang ini sebenarnya kalau kita tak belek ke handset tu, kita boleh gunakan untuk hak sepatutnya. Antaranya mengulang kaji ilmu agama yang kita dah belajar. Kita ni banyak belajar, tapi kita tak ulang kaji. Bila tak ulang kaji, kita tak ingat apa yang kita belajar. Kita ada hafal ayat-ayat Quran, tapi kita tak ulang kaji, maka kita tak ingatlah ayat-ayat yang kita pernah hafal dulu. Pada sebut korang, ada ambil ngapal dulu surah Al-Mulk. Hafal dulu. Bila? Masa sekolah dulu. Abang ngapa kat dulu macam garuk, macam balung, cakap ngah. Abang ngapa? Dak khabar kan anak dia ngapa. Dah tu ni ingat tak lagi. Dia pun buat alasan. Dah ni dah ingatlah, tua dah. Dia bukan alasan tua nak jadi kita ingat tu tak. Alasannya sebenarnya sebab tak tidak mengulang. Maka pengulangan ayat Quran, hafalan ni bukan hanya kepada anak-anak kita yang duduk di imtiaz, duduk di madrasah tahfiz, ma'atahfiz, bukan. Kita hak ngapal dah dulu. Contoh kita ngapal surah Yasin, hafal surah Al-Mulk, maka kita kena ulang balik hafalan tu untuk kita ingat. Bila kita berada di alam barzakh, dalam kubur, kita kena khabar, kena jawab kepada Allah Ta'ala, saya ingat ke tak ingat surah ni. Kena khabar tu. Sebab dia dah jadi satu sebahagian daripada janji kita dengan Allah untuk kita jaga Quran tu. Sebab kita dah hafal dia. Maka tuan-tuan sekalian, Al-Quran mesti diulang-ulangkan. Ketika mana dalam waktu lapang, ketika mana waktu cergas ini mesti digrab peluang-peluang ni. Keadaan tubuh badan yang kuat, fikiran yang cerdas dan kurangnya perkara-perkara yang mendatangkan kesibukan sebelum datangnya pelbagai halangan yang melemahkan semangat dan mendapat kedudukan yang tinggi. Dalam hadis Nabi SAW sebut ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang selalu dilupai oleh manusia. Ramai manusia yang dilupakan, dilalaikan dengan dua nikmat ni. Dia terpedaya. As-sihhatu wal faragh. Nabi kata dua nikmat itu adalah nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Bila kita sihat, kita rasa kita tak sakit, kita cegah, maka masa kita sihat tak sakit ni, kita banyak gunakan kekuatan tubuh ni untuk ke arah benda yang lain. Pergi jalan, makan angin, shopping, makan-makan, tubik. Itu semua tak salah. Tapi bila kita hanya konsentrate hak tu, tanpa kita selit hak sepatutnya kita buat, maka menjadi rugilah kesihatan yang ada pada masa itu. Orang pergi jalan makan angin tak salah tuan-tuan. Kalau masa dia pergi jalan makan angin, sambil-sambil dalam kereta tu buka Quran, ataupun dia baca Quran masa dalam kereta ke, jadi dia adalah orang yang beruntung. Sebab dia pandai selit cari masa tu untuk dia tidak merugikan kesihatan masa dia sihat.
Kalau masa tak sihat, kita duk ngokor dalam selimut gitu lah. Atas katil duk dengung. Nak buat apa pun tak boleh dah. Tak usah kata nak baca Quran lah. Nak makan minum, hak biasa kita selera tu pun, bila dah sakit, tak ambuh belaka dah. Tolak tepi belaka. Jadi, nak pegang Quran lagi-lagi lah. Rasa tak ada kekuatan masa kita tak sihat. Oleh demikianlah dipesan sungguh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika waktu sihat ini kena beri perhatian sebab ramai orang terlupa. Begitu juga waktu faragh, waktu lapang, waktu kita tak sibuk. Ini juga waktu yang ramai orang terpedaya sehingga banyak dia dilalaikan dengan benda-benda yang lain. Hari ini telefon lah. Zaman-zaman dulu, permainan-permainan zaman dulu. Dia ada semua benda-benda yang setan sediakan, dia punya medium untuk lalaikan kita. Zaman kita ni telefon lah, internet lah. Kalau tidak telefon pun laptop, komputer rumah, TV hari ni. Kalau zaman-zaman dulu ada mainan-mainan zaman dia lah, yang menyebabkan waktu lapang tu orang tak boleh nak buat benda yang sepatutnya. Begitu juga katanya Imam Nawawi tadi, sebelum datangnya pelbagai halangan. Jadi kena ambil kesempatan, kena rebut peluang-peluang tadi sebelum datangnya pelbagai halangan yang melemahkan semangat dan mendapat kedudukan yang tinggi. Sebelum kita diangkat orang jadi orang yang ada pangkat kedudukan tinggi, orang jadi ketua jabatan, orang jadi ketua unit ke, apa sajalah, paling-paling tidak pun ketua keluarga. Jadi ketua keluarga pun sibuk sangat tuan-tuan. Bukan kata duduk di jabat saja sibuk. Ketua keluarga pun sibuk. Menyebabkan masa kita untuk diri tak ada. Banyak habiskan anak-anak ke keperluan-keperluan rumah tangga yang mana kadang-kadang ada setengah-setengah ketua keluarga siapa tak dang nak mari menadah ilmu. Macam ke tuan-tuan sekalian, boleh duduk sejak masjid, dengar perbincangan-perbincangan ilmu. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita, ketua-ketua keluarga yang lain tak senasib dengan kita. Tak ada dia nak mari, tak boleh. Nak mari duduk sandar tiang Masjid Putih, duduk cokor atas kapek Masjid Putih ataupun masjid-masjid mana-manalah. Tak ada peluang dia. Sebab anak ramai kena urus sama-sama dengan isteri ataupun ada anak yang sakit, ada isteri yang sakit, adalah komitmen-komitmen dia tu bila dah berkeluarga ni. Gitulah. Menyebabkan tak ada nak pergi menadah ilmu. Dah siang kerja. Siang kerja sampai ke petang balik cara rumah tangga pula. Maka begitulah. Jadi dah jadi ketua ni memang dia akan sibuk. Maka bagi anak-anak yang belum ada keluarga, yang belum berkeluarga, belum sampai umur lagi nak menikah kahwin, maka anda banyak masa. Maka gunalah masa tu dan gunalah peluang tak sibuk tu untuk kita belajar dan khususnya belajar pasal Quran. Kerana Quran ini saja banyak benda yang kita tak habis nak belajar lagi. Katanya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab sebut, "Tafaqahu qabla an tusawwadu." Dalamilah ilmu agama sebelum kamu dilantik sebagai pemimpin. Sayyidina Umar sebut awal-awal dah. Sebab Sayyidina Umar dia sendiri dah jadi khalifah, Amirul Mukminin, maksudnya ketua orang Islam, ketua bagi orang-orang beriman. Dialah belaka cara dia khalifatu Rasulillah, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk handle urusan umat Islam. Bila Rasulullah wafat, maka ada khalifah, dipanggil pengganti Rasulullah. Maka selepas daripada Rasulullah wafat, pengganti yang pertama namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pengganti selepas daripada Sayyidina Abu Bakar wafat iaitulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maka Sayyidina Umar dia sebut satu kalam dia, bila mana dia dah rasa macam mana jadi pemimpin ni, sibuk rupanya. Maka dia kata, dalamilah ilmu agama sebelum kamu dilantik sebagai pemimpin. Sebab bila kamu dah jadi pemimpin, kamu memang payah nak jadi orang yang boleh duduk dalam majlis-majlis ilmu kerana kamu diberikan banyak tugas dan komitmen.
Kena rasmi majlis tu, rasmi majlis ni, kena pergi ziarah situ, ziarah sini, kena pergi mesyuarat, lawatan tapak, macam-macam. Orang jemput belaka. Daripada pagi sampai petang, tengok kita punya ketua-ketua negara hari ni, ataupun ketua-ketua negeri hari ni. Sibuk tuan-tuan. Maksudnya kata Manawi, apa yang disebut oleh Sayyidina Umar tadi, berusahalah dengan seluruh kapasiti kamu ketika mana kamu masih dipimpin sebelum kamu menjadi pemimpin. Berusahalah dengan seluruh apa yang ada peluang pada kita sebelum kita ni jadi pemimpin untuk kita dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Apabila kamu jadi pemimpin yang dituruti, kamu akan terhalang untuk belajar kerana kedudukanmu menjadi tinggi, kesibukanmu bertambah. Itu semua kita akui lah perkara itu. Inilah maksud ucapan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dalamilah ilmu agama sebelum kamu memimpin. Apabila kamu memimpin, tiada lagi jalan untuk mendalami ilmu agama. Itu Imam Syafi'i kata. Maka tuan-tuan sekalian, bagi kita orang yang sibuk, maka orang sibuk ni dia kena ada pengorbanan untuk mendapatkan juga apa yang dia nak dapatkan macam orang lain yang tak sibuk. Dia tidak mustahil. Bukan kata dah sibuk, ada peluang terus lah. Ada. Cuma kena ada sacrifice. Kena ada pengorbanan sikit lah. Macam mana pengorbanan tu? Bila kita dah jadi pemimpin lah. Pemimpin lah apa-apa pun, orang beri tanggungjawab kepada kita. Maka antara masa yang kita boleh celah untuk kita dapatkan ilmu di kala masa kita yang sangat terhad, sibuk apa semua itu lah, daripada pagi sampai ke malam, ada sebenarnya. Ada. Iaitulah masa kita yang sepatut kita tidur tu. Itulah kita kena korbankan sikit. Orang lain pukul 10, pukul 11 malam, pukul 12 ke, orang lain tidur dah. Duduk atas katil dah nak tidur. Tapi kalau kita betul kita nak dapatkan juga ilmu, kita cubalah mujahadah sikit, lawan dengan nafsu kita, supaya kita tidur lambat sikit. Dah tu buat benda apa? Masa untuk hak kata tidur lambat tu, hak itulah kita curi untuk kita buka laman-laman di YouTube ke, ataupun di Telegram yang ada pengajian-pengajian ilmu. Hari ni mudah dah hari ni. Tak macam ke dulu. Nak mengaji kena pergi rumah tok guru tu. Kena mengadap tok guru ni. Susah. Hari ni internet menyediakan semua, segala-galanya. Bagi orang yang sibuk, dia ada inisiatif yang dia boleh ambil, iaitulah untuk belajar juga. Maka dia tengoklah kod YouTube ataupun kod Facebook yang telah orang rakam pengajian-pengajian ilmu tadi. Nak belajar pasal fiqh ke, tauhid ke, tasawuf ke, Quran ke sendiri ke, sudah pun banyak rakaman-rakaman yang telah diadakan dalam channel-channel yang disebutkan tadi, medium-medium yang disebutkan tadi. Jadi buka lah. Jadi itu kata dia kena korbankan sikit masa. Korbankan sikit masa nak tidur tu, curi dalam sejam ataupun 2 jam sebelum tidur untuk kita spend, kita luangkan kepada ilmu. Begitulah tuan-tuan. Kalau tiap-tiap hari boleh 2 jam, 2 jam, ataupun sejam lah kata 2 jam, takut mengatuk mata sangat tak? Takut Facebook tengok kita, bukan kita tengok Facebook, takut YouTube tengok kita. Kita senggut-senggut lah. Sejam sudahlah, tak sejam. Pengajian ni biasa ada setengah jam, ada sejam. Carilah hak setengah jam supaya dapatlah sejam tu 2 mata pelajaran, 2 subjek. Cari hak setengah jam sudahlah. Kita tengok duration dia. Ini inisiatif yang saya rasa semua orang ada peluang kalau dia nak lah. Kalau nak 1000 daya. Maka kalau tak nak 1000 dalih. Itu sajalah peluang yang ada bagi orang yang dah berjawatan tadi. Ataupun masa-masa dia travel, masa-masa dia kena outstation. Okey, masa outstation ada peluang atas kereta. Jadi atas kereta kita kadang tak buat dah, nak naik-naik apa semua ni. Tak menaik dah. Komputer, laptop tinggal dah. Jadi masa tu boleh gunakan untuk kita dengar perbincangan-perbincangan ilmu untuk tambah update
ilmu-ilmu kita. Masa atas kereta, masa kita nak pergi outstation, atas kapal terbang. Itulah, ni cara orang sibuk belajar. Kena begitulah. Baik. Maka, bukanlah kata tidak ada peluang langsung bagi orang yang sibuk untuk dia belajar. Ada. Dan masa-masa cuti, takkanlah kerja sama tak ada cuti tak. Mesti ada cuti. Masa cuti itu pun ada masa kita cari sejam, 2 jam untuk kita menadah ilmu ataupun betul bacaan Quran kita dengan guru-guru yang mahir. Tuan-tuan sekalian. Jadi benda-benda begini penting sebenarnya. Dia tak boleh main-main. Sebab tujuan utama kita dihantar oleh Allah duduk atas dunia bukan untuk cari makan saja. Bukan untuk cari makan, cari cara ke dunia semata-mata. Kita ada tujuan hidup kita atas dunia. Yang disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kalau tak salah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tak jadikan jin ataupun manusia melainkan tujuannya untuk jadi orang ataupun makhluk yang beribadat kepada aku. Itu tujuan Allah Ta'ala atau kita atas dunia untuk kita ibadat pada dia. Maka ibadat itu ada ibadat yang khusus, ada ibadat yang umum. Ibadat khusus ni ibadat hak semayang bang kita, hak lima perkara kita dalam rukun Islam tu ibadat khusus yang juga ibadat wajib. Ada ibadat yang umum yang boleh jadi sunat ataupun harus. Ibadat umum. Maka tuan-tuan sekalian, dalam ibadat yang wajib ini, kita tak boleh nak buat ibadat wajib kalau tidak ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu. Maka sebab itulah, menuntut ilmu tu menjadi suatu kewajipan kepada kita tentang fardu ain. Sebab itulah disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah satu kefarduan, satu kewajipan bagi orang-orang Islam, lelaki baik pun perempuan. Wajib menuntut ilmu. Sebab kalau tak menuntut ilmu, kita nak semayang tak boleh nak tahu semayang yang betul macam mana. Kita nak puasa, nak bayar zakat, nak pergi haji, tak boleh. Kita tak boleh nak buat benda tu sebab ke? Tak boleh nak buat kalau kita tak tahu ilmu sebenarnya macam mana. Okey. Maka sebab itu katanya Syekh Dr. Bakar Ismail dalam kitab Al-Fiqhu Al-Wadih, dalam muqaddimah kitab disebut wal amalu la yakunu sahihan, dan amalan kita selaku orang Islam ini la yakunu sahihan, dia tak akan jadi sahih. Amalan kita tak akan jadi sahih. Apa maksud tak jadi sahih? Tak jadi betul. Tidak akan jadi betul amalan kita ini. Amalan apa? Amalan ibadat kita yang kita buat ni. Sama ada semayang ke, bayar zakat ke, baca Quran sendiri pun, puasa, apa saja amalan orang Islam yang kita kena buat, dia tak akan jadi betul illa idza kana raiduhu bil ilmi. Kata Syekh Dr. Bakar Ismail, amalan itu tak akan jadi betul, tak akan jadi sahih melainkan dia mesti dipandu dengan ilmu, barulah jadi betul. Kalau tak dipandu dengan ilmu, tak jadi betul. Tak jadi betul. Kita dah bercakap amal yang soleh. Kita kata, cakap dengan rumah kita, ni kita ni ada anak ni biarlah jadi anak soleh. Biarlah jadi anak solehah. Soleh, kita ada satu lagi amalan soleh. Kita sebutlah. Saya ni mari Papa Pada Peceng ni nak buat bekal amal soleh lah. Amal soleh kita sebut. Apa maksud amal soleh tuan-tuan? Amal soleh, amal yang diterima oleh Allah. Itu amal soleh. Amal yang diterima oleh Allah. Dan amal yang diterima ini, kalau menurut Imam Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, ketika mana Imam Ibn Katsir menafsirkan ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi yang kita baca semalam pagi tadi sepanjang hari Jumaat ni, Allah Ta'ala kata di akhir surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa-siapa yang berharap nak jumpa Allah di hari akhirat, maka dia kena buat amal yang salih. Falyamal 'amalan salihan.
Al-Imam Ibn Katsir kata amal yang soleh dalam ayat ini dia ada syarat. Dan syarat itu tak banyak, ada dua saja. Ada dua sahaja syarat yang nak menjadikan amal kita, amal seseorang kita ni jadi amal soleh, dia ada dua syarat. Satu, syarat dia mestilah khalisan lillah. Amal yang kita buat tu mesti ikhlas kerana Allah semata-mata. Tak boleh kerana benda lain. Barulah jadi amal soleh. Kalau masih lagi ada niat-niat yang lain, ada kerana-kerana yang lain, tujuan yang lain, sebab-sebab yang lain selain daripada untuk Allah, maka kita belum lagi buat amal tu dengan ikhlas. Dan oleh kerana itulah amalan kita tak jadi amal soleh lagi, kerana tak ikhlas. Okey, kalau dah ikhlas, ada syarat kedua. Syarat keduanya disebut oleh Imam Ibn Katsir sawaban li syariati Rasulillah. Syarat kedua, dia amal yang kita buat tu mesti tepat dengan syariat Rasulullah. Amal yang kita buat mesti tepat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak dapatkan keikhlasan betul-betul kerana Allah, dan macam mana kita nak supaya amal kita itu betul-betul menepati syariat Rasulullah? Kalau tidak dengan ilmu. Ilmu sajalah yang akan menjadikan kita orang yang boleh buat amal dengan ikhlas untuk Allah. Ilmu jugalah yang akan menjadikan kita buat amal betul, sama, sepadang, muafakat dengan apa yang dibuat oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada ilmu, kita akan jadi mungkin agak-agak saja, ikut-ikut saja. Orang buat kita buat, orang angkat kita angkat juga. Angkat takbir. Biasa semayang orang angkat takbir gini, cuba angkat takbir. Padahal akad takbir tu ada tertik-terning, ada cara dia. Ada dia punya masa dia dengan Allahu Akbar tu, nak tuning mana tu. Allahu Akbar tu, Allah dengan bar ra tu, akhir mana kena sama, selarah. Kita letak sini habis dah ra tu. Dia ada. Tapi oleh kerana kita tidak ambil ilmu, tapi kita ambil contoh saja, menyebabkan kita tak dapatlah ilmu yang sebenar, perbuatan syariat yang sebenar. Itulah dia beza di antara ilmu dan tidak ada ilmu. Maka oleh yang demikian, tidaklah patut dipandang remeh bagi siapa-siapa, sama ada dia orang yang ditanggung ke orang yang menanggung. Ditanggung tu orang yang jadi tanggungan, ataupun dia tu ketua kepada tanggungan, ketua keluarga, ataupun dia tu rakyat ke, dia pemimpin atasan ke, dia ketua jabatan, ketua negara, ketua negeri. Siapa-siapa saja tak boleh pandang ilmu tu nombor dua. Sepatutnya dia kena tak ilmu nombor satu. Ilmu nombor satu. Jadi apa saja alasan yang kita cipta hari ni untuk mengatakan kita sibuk ke, tak ada ke, tak apa hak tu. Tapi kok mana-mana kena cari juga jalan untuk kita boleh dapatkan ilmu tadi. Orang Melayu kita sebut ukur baju di badan sendiri. Ukur baju badan sendiri. Maknanya kita tengok kita ni kurang apa. Kalau kita kurang lek fiqh, maka cari hak 2 jam sebelum tidur tu bahagian fiqh. Kalau kita ni kurang bahagian tauhid, cari tauhid. Tasawuf kurang, cari tasawuf. Quran tak boleh baca lagi. Quran tak boleh baca lagi. Tak boleh molek, tak boleh nak namak molek lagi. Maka Quran tu sepatut kena cari sungguh-sungguh masa dia. Sebelum turun pergi kerja ke, biar ada masa kita baca Quran dengan siapa-siapa, imam ke. Kita ni mesti sembahyang subuh. Jadi lepas pada sembahyang subuh, ada peluang sebenarnya untuk kita baca sekejap dengan tok imam yang bertugas. Ada. Baca 1 ayat 2 ayat, tak apa dah. Jadi itulah tanda kita ada azam untuk merubah tabiat yang tak betul ataupun apa yang kurang pada diri kita sebenarnya. Man jadda wajada. Kata orang Arab, siapa yang bersungguh, dia akan dapat apa yang dia nak ubah ke, yang dia nak baiki, nak repair pada diri dia. Maka tuan-tuan sekalian, ilmu adalah sangat penting. Maka cobalah untuk kita
cari jalan macam mana kita nak perbetulkan balik kehidupan kita berdasarkan ilmu tadi. Dalam kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Atha Al-Iskandari. Ibnu Atha Al-Iskandari sebut, ataupun As-Sakandari, dia sebut dalam kitab Hikam dia, antara sejumlah banyak kalam-kalam hikmah Syekh Ibnu Atha dalam kitab Hikam tu, ada satu di awal-awal kitab dia sebut, dia kata berkaitan dengan apa yang sepatut kita kena beri keutamaan dalam kehidupan ni. Macam mana kalam dia? Dia kata kita bersungguh mencari benda yang telah dijanjikan untuk kita. Kita bersungguh mencari benda yang telah dijanjikan untuk kita. Dalam masa yang sama, kita lalai dalam kita nak menunaikan apa yang dituntut untuk kita. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka. Itu teks Arabnya. Kita bersungguh cari benda yang telah dijamin untuk kita. Dalam masa yang sama, kita cuai dalam kita nak melaksanakan tuntutan yang dituntut pada kita. Dalilun ala intimasi basirati minka. Itu sebenarnya petanda mata hati kita ada masalah. Katanya Syekh Ibn Atha, bila berlaku keadaan begitu, kita bersungguh cari benda yang telah dijanji untuk kita. Dalam masa yang sama, kita cuai, kita lalai, kita gagal dalam kita melaksanakan tuntutan yang dituntut oleh Allah kepada kita. Itu petanda mata hati kita ada masalah. Tuan-tuan, kita ada dua mata. Satu mata zahir yang ada sekarang ni, yang ada orang pakai spek ke, atau pakai spek ke, hak kabur ke, hak gatal mata kerana resdung ke, itu mata zahir lah. Satu lagi mata dia panggil mata hati. Mata hati duduk dalam. Mata hati tak nampak, dia duduk dalam qalbu, duduk di hati kita. Sebab itu nama dia mata hati. Jadi kena kelebek kita punya hati. Tapi kalau kelebek pun, kalau tanya doktor-doktor yang bertugas di hospital bedah tu, dia pernah operate hati. Tanyalah dia, tuan doktor pernah operate hati orang yang sakit hati? Bukan sakit hati ke orang deki tu, bukan gitu. Sakit, ada penyakit-penyakit di hati ni. Sakit hati bekok ke, hati kuning ke lah. Adalah penyakit-penyakit dia tu. Dia kata, ya saya pernah operate. Dalam pengalaman tuan doktor operate hati orang ni, pernah jumpa tak mata hati? Tanya dia. Tuan doktor berkata, saya tak pernah jumpa mata hati. Darah ada. Bila operate tu ada darah. Dalam mata ada? Tak pernah kelebek. Tuan-tuan tanya doktor, kalau doktor kelebek sekalipun, memang dia pun tak jumpa mata hati tu. Sebab mata hati tu, dia bukannya macam ke mata zahir kita ni. Stokor ada mata hitam, ada mata putih, ada bulu mata, ada kornea, ada macam-macam lah. Aspek-aspek dia situ lah. Retina. Bukan begitu. Mata hati tu maknawi. Dia tak nampak. Kita doktor sekalipun, kita cari dalam hati, tak jumpa. Sebab dia tu maknawi. Dia memang bersifat tak nampak. Tapi ada di hati. Dia ada di hati kita. Qalbu. Maka mata lendeh, mata hak zahir ni, ada kala dia sihat, cerah lah mata kita. Nampak hak jauh pun nampak. Tulisan-tulisan hak jauh nampak belaka. Dan kalau tanya mata kita sakit, hak dekat pun tak nampak. Rasa kata hak jauh. Hak dekat dah ni. Nampak mata ni, jauh sikit pulak dah. Molek-molek dekat dia suruh pergi jauh. Sebab dia rabun dekat. Tak boleh tengok dekat-dekat. Dia kena duduk jauh. Oh, nampak dah. Itu mata sakit tu. Bukan mata sihat tu. Mata sihat ni dekat pun okey, jauh pun okey. Tuan-tuan, mata zahir kita ada masalah juga kadang-kadang. Itu kalau hak zahir ni, kita nak berobat dia pening-pala juga. Cari obat tu, obat ni, makan tu, makan ni, tak jadi. Jumpa doktor, berapa banyak doktor jumpa. Tak jadi juga kadang-kadang. Hak mata zahir, payah nak berobat. Padahal hak nampak dah di mata. Apatah lagi kalau mata hak dalam ni. Mata hati tadi. Mata hati. Yang tak nampak. Doktor pun tak nampak.
Kita sendiri pun tak nampak. Padahal kita sendiri tak nampak satu hal, tak rasa. Padahal duduk dalam hati kita dah. Duduk dalam jasad kita dah. Kita pun tak rasa. Kalau macam ke hak bekak-bekak, kita gosok-gosok, ni bekak ni, kita boleh tahu. Tapi mata hati ni hak duduk tubuh dah ni. Tak boleh nak rasa kat mana dia. Lagilah tuan-tuan, payah nak berobat. Payah nak berobat. Kalau hak mata zahir ni pun sangat payah nak berobat. Hak mata hati lagi jugalah payah nak berobat. Maka mata hati ni, katanya Syekh Ibn Atta' tadi, antara tanda kita boleh kenal dan cam mata hati kita bermasalah, sakit. Iaitulah ketika mana kita digambarkan oleh Syekh tadi, kita bersungguh cari benda yang telah dijanjikan untuk kita. Apa dia yang dijanjikan untuk kita? Rezeki. Allah Ta'ala dah janji dah rezeki untuk kita. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kata Allah, kami tak pernah minta rezeki dengan kamu, wahai manusia. Nahnu narzuquk. Tetapi kamilah yang beri rezeki pada kamu. Allah Ta'ala kata, kami yang beri rezeki pada kamu. Janji dia. Dan ayat yang lain pula disebut dalam juzuk yang ke-12. Allah Ta'ala kata, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah segala makhluk yang melata atas bumi. Makhluk yang melata. Maknanya segala makhluk hak berjalan atas bumi ni, manusia ke, tak manusia ke, tumbuh-tumbuhan ke, jin sekalipun, dia ni makhluk. Maka tidaklah semua hak melata, hak berjalan atas bumi, illa 'ala Allahi rizquha. Melainkan atas Allah Ta'ala belaka rezeki dia. Bab sepanjang masa dia tafsir ayat ni, dia kata, orang tasawuf kok kalau melihat ayat ni, seolah-olahnya dia tafsir ke mana orang tasawuf memandang ayat ni. Illa 'ala Allah rizquha, kita terjemah ni, melainkan atas Allah Ta'ala belakalah rezekinya makhluk-makhluk hak melata atas bumi. Tapi orang tasawuf dia pandang, tidaklah segala makhluk yang melata atas bumi ini melainkan wajib atas Allah beri rezeki padanya. Seolah-olahnya Allah Ta'ala nak kata begitu. Wajib atas Allah beri rezeki bagi dia. Sebab ada ala. Dalam bahasa Arab, ala ni dia satu perkataan yang menunjukkan berat. Menunjukkan perkara tu jadi bersangatan. Ala. Kalau kita kata alaika dengan laka tu pun lain dah. Alaika wajib atas awak. Kalau terjemah gitu. Laka sunat. Dalam kitab-kitab kalau disebut walaka, itu sunat ataupun harus. Kalau alaika dia jadi wajib. Kata orang tasawuf, kata bab yang sepanjang, seolah-olahnya Allah Ta'ala nak kata wajib atas aku beri rezeki pada semua hak melata atas bumi. Jadi rezeki ini telah dijanjikan oleh Allah untuk kita. Dalam pada Allah Ta'ala janji dah rezeki dia beri. Hak tu kita cari. Betul tak? Hak tu kita duduk siang malam cari. Tak. Hak tu hak penipala nak cari tu. Tapi dalam masa yang sama, wa taqsiruka fima tuliba minka. Hak diminta oleh Allah untuk buat, kita cuai. Allah kata semayang 5 waktu sehari semalam. Ada orang-orang, kawan-kawan kita yang lain mungkin tidak semacam kita. Maghrib, Isya, subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Kita alhamdulillah boleh belaka. Tapi ada juga orang Islam macam kita, tapi dia ada miss di antara 5 waktu solat tadi. Contoh orang-orang yang di mana-mana besar, yang terlekat dengan jam. Ini masalah juga. Jadi kalau dia kata terlekat, darurat lah, bukan? Terlekat. Tak semayang lah kita. Tak semayang. Tapi kerja, pergi semacam. Cari semacam kerja tu, kerja ni. Tapi dalam bab ibadat, kita cuai. Dalam bab Quran, baca Quran, ada lagi tak pandai. Tapi bila bab cari makan, belajar juga, masuk juga kursus bahasa Inggeris, bahasa antarabangsa. Masuk juga kursus untuk meningkatkan skill kita nak interpersonal ke, apa lagi lah macam-macam lah. Skill kemahiran kerja ni. Hak darat, hak laut ada belaka. Masuk. Tapi kursus bab Quran tak masuk. Seolah-olah, tak apalah ni, kira rezeki. Kediang sikit. Itu dia dimaksudkan oleh Syekh.
kita cuai dalam bab hak dituntut untuk kita buat. Maka kalau kita dalam keadaan sebegini, dalilun ala intimasi basirati minka. Inilah petanda mata hati kita sakit masa tu. Sedang sakit. Maka kena berobatlah masa tu. Kena berobat. Itulah nak sebutnya tuan-tuan, pentingnya ilmu. Sesibuk mana pun kita, sebesar mana pun jawatan kita, kita janganlah kalau boleh beralasan untuk kita nak menimba ilmu, nak mengukur baju di badan sendiri tadi, biarlah kita ada masa untuk kita tapung apa yang kurang pada diri kita. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan tentang amal ibadat yang wajib. Sebelum kita mati kena settle tuan-tuan benda ni. Kena settle. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan, kemampuan pada kita semua untuk kita boleh ubah apa yang patut diubah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi pada pagi esok ni, bab yang seterusnya dalam kitab ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.